mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Haji Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam fahma di hati rakyat. Yang berbahagia Datuk Haji Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan. Yang dihormati pegawai fahma, barisan urus setia, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Sebelum memulakan slot ceramah pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit biodata ringkas penceramah kita pada malam ini. Beliau berasal dari Perak dan berkelulusan MBA Human Resource. Sebelum ini, beliau berkhidmat sebagai dalam kerajaan selama 10 tahun dan membuka company-nya sendiri selepas berkhidmat di situ di dalam training dan konsultasi selama 20 tahun. Sekarang beliau merupakan pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan. Tanpa membuang masa lagi, dengan segala hormatnya mempersilakan Datuk Haji Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan, bagi sesi perkongsian slot kita pada malam ini yang bertajuk Malaysia Madani. Dipersilakan. Terima kasih, Pengurusi. Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pegawai kanan di Fama, seterusnya hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya izinkan saya untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Jazakallah khair. Terima kasih banyak-banyak kepada agensi Fama yang sudi menjemput saya untuk bersama dengan saudara sekalian pada malam ini. Penting saya sebutkan ini kerana selepas 19 hari bulan Januari yang lalu, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 meluncurkan membangun Malaysia Madani ini, walaupun ada, saya setakat hari ini boleh kata sepanjang minggu, setiap hari ada agensi, ada kementerian yang menjemput kita untuk pelbagai program libat urus ceramah seperti ini, round table discussion, kita buat town hall, kita buat TOT. Tapi Fama adalah antara agensi terawal. Dan untuk itu saya ingat kena bagi tepukan untuk diri kita sendiri lah. Mengambil inisiatif ini kerana apabila 19 hari bulan itu PMX meluncurkan Malaysia Madani ini, kami di Institut Darul Ihsan yang nanti saya cerita dengan lebih lanjut lah, cuma saya nak sebut awal ni, yang membidani kelahiran idea Madani ini, menganggap tugas kami sudah selesai lah bila dah serah secara rasminya pada 19 hari bulan tu kepada kerajaan perpaduan yang ada. Jadi kami menganggap tanggungjawab untuk menyelaraskan dan memastikan idea besar Madani ini, membangun Malaysia Madani ini, diselaraskan. Saya tak, itu terserah pada kebijaksanaan
birokrat dan eksekutif yang ada dalam kerajaan perpaduan ini untuk menentukan kementerian mana, agensi mana yang patut menyelaraskan idea besar ini. Sebab gagasan besar ini adalah satu gagasan yang insyaAllah bagi saya peluang yang saya akan kongsi dengan saudara-saudari sekalian. Barangkali mungkin tidak sama dengan gagasan-gagasan yang pernah diutarakan sebelum ini oleh Perdana Menteri yang terdahulu. Bukan nak memandang ini, tetapi ini kesinambungan ya daripada apa yang pernah dilakukan daripada Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman sehinggalah sampai Perdana Menteri yang ke-10. Kan? Tapi apa bezanya? Dan kemudian ditakdirkan pula PM yang ke-10. Jadi bagi kami di Institut Darul Ihsan, mana tugas taklimat MT ini sepatutnya ada satu agensi lah di peringkat kementerian. Nanti ada pula sampai ni marah pula birokrat di Putrajaya sebab saya komplain pula pasal ini. Bagi kami di Institut Darul Ihsan, insyaAllah saya dan pegawai ataupun pengurus-pengurus kanan yang ada di Institut Darul Ihsan, misalnya hari ini kami ada di Kementerian KKD, Komunikasi Digital, kami ada taklimat juga dengan semua pengarah korporat di agensi kementerian dan pagi tadi juga dengan Institut Amiruddin Baki. Esok saya pagi sebab tu masuk bilik tadi, sedap betul kalau boleh tidur sini, tepi laut lah tu. Tapi esok pagi 8.30 nak ada di Dewan Bahasa, takut tak sempat. Jadi malam ni kena balik juga. Cuma Alhamdulillah dapat mandi, tukar pakaian selesa sikit lah. Okey. Saya nak mulakan pertama Institut Darul Ihsan ni. Institut Darul Ihsan ni, walaupun duduknya di Shah Alam, Selangor, ia ditubuhkan pada tahun 2015. Tahun 2015. Waktu itu, ada warga Selangor kat sini? Boleh? Dari Selangor? Tahun 2015, berlaku apa yang dipanggil langkah kajang. Ada usaha tukar Menteri Besar dari Allahyarham Tan Sri kepada Datuk Seri Azmin Ali. Jadi pada waktu itu antara persetujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan waktu itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azmin Ali ialah untuk menubuhkan Institut Darul Ihsan ini bagi memastikan idea-idea islah, idea-idea reformasi yang menjadi perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memulakannya 1998 dan bahkan sebelum itu lagi diteruskan. So kami pada waktu itu 2015 dipengusikan oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil yang pernah diangkat sebagai tokoh Ma'al Hijrah tahun 2019. Almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil adalah pengurusi eksekutif yang pertama dan tugas kami pada waktu itu lebih kepada membuat kajian-kajian dan juga termasuk seminar, forum, penulisan, jurnal bagi membantu kerajaan negeri dari segi polisi dan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor. Kemudian 2018 apabila berlaku perubahan di peringkat kerajaan pusat, pada waktu itu kami juga diberi tanggungjawab untuk memberi khidmat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih lagi waktu beliau sebagai Ketua Pembangkang, sehinggalah beliau diangkat sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Jadi itu sedikitlah latar belakang kami. Kekuatan kami ialah banyak dalam
memberikan guiding ideas, kerangka berfikir bagaimana proses transformasi khususnya dalam urus tadbir, tata kelola dan juga membawa agenda reform lah, ya, agenda islah masa taktum itu dalam konteks kenegaraan. So itu sedikit mukadimah awal. Saya Ismail bin Yusof, asal orang Taiping, Perak, umur 65 tahun, cucu nak masuk 10, patut kena berehat dah lah. Tenaga tak macam dulu lagi. Tapi mari dengan cerita Madani ni, dia naik semangat balik. Mudah-mudahan Allah beri kita sedikit lagi kekuatan, bantuan, mudahkan kita malam ini, lapangkan fikiran kita untuk kita sama-sama memahami dan menghadam apa yang dinukilkan dah buku yang dilancarkan pada 19 Januari yang lalu. 19 Januari itu cukup 1 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim diabsahkan sebagai Perdana Menteri yang ke-10 selepas beliau mendapat undi percaya majoriti di Parlimen pada 19 hari bulan Disember. Ya, dia angkat sumpah 24 November. Apa ada dengan buku ini yang diberi judul Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi? Pertama saya nak tanya, siapa yang dah dapat naskah? Kita dah dekat Shopee pun ada. Kita dah bagi kat kedai buku. Masa hari peluncuran itu, kalau ada siapa yang hadir masa peluncuran kita buat kat PICC, Putrajaya International Conference Center, kita agihkan masa itu 2,000 buah naskah kepada semua yang hadir. Tak apa, kalau tak dapat, saya dah serah pada Hidayah dalam sekretariat tadi, ada link ringkasan apa yang terkandung daripada dalam buku tu. Sebab apa yang saya nak sampaikan pada malam ini, sebenarnya apa dia yang ada dalam Madani ni, yang diangkat jadi tema kerajaan perpaduan dan juga tema yang mahu insya-Allah direalisasikan oleh Perdana Menteri yang ke-10. Saya nak mulakan dengan boleh kita tengok slide ya? Okay. Sebenarnya buku ini saya nak beri latar belakang dia sikit lah ya. Buku ini mula idea untuk menulis buku ini bermula pada tahun 2018. Kita semua tahu apa yang berlaku pada tahun 2018. Buat pertama kalinya kerajaan yang memerintah Barisan Nasional dikalahkan dalam pilihan raya umum dan kerajaan Pakatan Harapan ditubuhkan. Yang Perdana Menteri pada waktu itu ialah Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir. Semua orang kita tahu perjanjiannya ialah selepas 2 tahun Datuk Seri Anwar akan jadi Perdana Menteri. Itu sejarahnya lah kan. Dah jadi sejarah pun. Jadi kita pun semua tahu berlaku cerita langkah ini bukan nak cerita politik tu, nak bagi gambaran latar belakangnya. Berlaku langkah syaratan hingga kerajaan PH tu jatuh, ganti Perdana Menteri 2 kali, Tan Sri Mahyudin, Datuk Ismail Sabri, hinggalah pilihan raya berlaku. Jadi pada tahun 2018 ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah keluar dari penjara dan kemudian menang sebagai ahli Parlimen Port Dickson, kawan-kawan yang rapat bertanya, kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dalam masa 2 tahun ni, apa yang dia nak bawa? Kan? Jadi ketika itu kawan-kawan yang pernah bersama dengan beliau daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an, ya, bersama dengan beliau, ya, memulakan usaha untuk menulis buku ini. Kandungan buku ini very simple. Sebenarnya dia ada 2 perkara penting aja, iaitu
Yang pertamanya, bahagian di mana dalam buku ini dia memberikan sinopsis kepada konsep madani yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar, dan konsep itu diterjemahkan dalam bentuk kerangka dan naratif beliau. Ya. Dan bahagian yang kedua yang paling penting ialah dalam buku ini dihuraikan macam mana kerangka ini, ya, yang ada 6 semua tu, madani itu, MADANI itu, madani itu, ini kerangka ini kalau dalam bahasa Inggeris yang asalnya disebut sebagai drivers, ya, yang akan memandu untuk membentuk dasar dan polisi dalam membina negara bangsa. Okey? Dan yang pentingnya ada disebut tu, ya, dalam buku ini diberikan huraian takrifan kebiasaan dan apa dia takrifan kami ataupun penulis buku ini. Contohnya mampan itu, semua orang tahu. Mampan tu dalam bahasa Inggeris sustainability. Mampan ini, kemampanan ini orang kaitkan dengan soal, bila sebut sustainability ini, orang kaitkan dengan pengurusan alam sekitar. Orang kaitkan dengan climate change. Mampan orang kaitkan dengan soal stability. Ya. Tetapi itu tafsiran konvensional. Ya. Dalam konteks kerangka madani ini, mampan itu dihurai secara lebih terangkum dengan melibatkan, ya, di mana ke-6 kerangka ini perlu diterjemahkan dalam konteks ekonomi dan kewangan, institusi, pendidikan, kemasyarakatan, kebudayaan, bandar dan luar bandar. Dan yang paling penting dalam buku ini dihuraikan bagaimana rukun atau kerangka ini perlu mengambil kira apa yang disebut sebagai post-normal situation ataupun post-normal time. Ya, disebut post-normal time ini. Iaitu di mana saudara semua tahu, untuk mudah kita memahami, selepas COVID-19 kita lihat makna struktur institusi sosial ekonomi masyarakat berubah, ya, dan perubahan itu berlaku secara serentak dan pantas serta amat merumitkan, ya. Istilah asal yang digunakan chaos, ya, penuh dengan kekeliruan, kekecauan, dan yang sukar untuk kita melihat macam manakah penyelesaian kepada isu-isu yang berlaku. Saya ambil contoh satu je. Kita biasa, semua orang biasa dengar pembahagian strata ekonomi T20, M40 dan B40. Kan? Dalam perancangan ekonomi, dalam perancangan urus tadbir tata kelola, bila dilihat bagaimana kita nak menjaga kesejahteraan rakyat, maka dilihat rakyat itu mengikut strata kek ekonomi tadi. Tetapi selepas COVID-19, sama ada saudara sedar atau tidak, sebenarnya strata itu tak boleh diguna pakai. Kerana akibat daripada COVID-19 itu, mereka yang dikategorikan sebagai B40 itu sebenarnya telah jatuh di bawah paras kemiskinan. Dan itu menyebabkan mereka yang dekat M40 pula terjejas, turun jadi B40. So, kalau polisi dan dasar pemerintah masih lagi dengan cara konvensional, dengan melihat bahawa 40 ni perlu, ini yang cerita KWSP sampai hari ni tak habis lagi ni, ya, perlu dibantu macam itu. Nah, itu pendekatan konvensional yang sebenarnya tidak akan menyelesaikan kemelut bukan saja ekonomi negara, tetapi isu soal kos sara hidup dan juga soal kos harga barang dalam konteks pengurusan ekonomi negara. Dan
apabila saya kata B40 itu dah jatuh bersama dah di bawah kategori para yang miskin, saudara pula kena faham mereka yang tinggal di pinggir bandar, ataupun juga kalau dalam konteks farma ni saya nak kaitkan mereka yang petani, peladang, pesawah yang terlibat dalam pengeluaran hasil makanan kan. Berlaku apa yang kita panggil dua perkara besar, iaitu satu disebut sebagai isu food security. Saya ingat orang farma biasa kan dengan istilah itu. Soal food security ni, bahkan pakar-pakar ekonomi dunia meramalkan, kalau dalam konteks Malaysia ini, pengeluaran padi umpamanya, menjelang tahun 2030, kita akan ada masalah ketidakcukupan bekalan padi untuk rakyat Malaysia, dan menyebabkan kita perlu import dengan lebih besar dari luar. Dan kesannya ialah satu, puncanya kerana pesawah dan peladang ini, kos untuk pengeluaran mereka makin meningkat, dan hasilnya tidak boleh mengeluarkan mereka daripada kedudukan kemelut ekonomi yang mereka sedang hadapi sekarang. So kalau kita masih lagi dengan pendekatan konvensional nak menyelesaikan kemelut ekonomi negara ni, percayalah kita tak akan dapat menyelesaikan. Maknanya moving forward, dalam bila kita sebut soal post normal time ini, dia adalah satu disiplin ilmu yang terkait dengan soal pengajian masa hadapan, future study. Satu disiplin ilmu sains sosial yang sangat penting untuk kita kuasai lah sekarang. Sebab masa hadapan ni bukan suatu yang kita boleh tentukan, yang boleh kita kawal. It's not predictive, dia kata. Bukan satu yang boleh kita prediktif. Dan bahayanya apa kepada negara? Kalau kita tidak dapat menentukan masa hadapan yang kita perlukan, kesannya ialah orang lain akan tentukan masa hadapan kita. Sebab itu, saudara sekalian, 6 kerangka yang diulas dalam buku tersebut sebenarnya bukanlah suatu yang baru. Dalam nota yang saya edarkan, saudara boleh, ada link yang boleh dicapai nanti, saudara boleh baca dekat apa link itu, tengok dekat handphone. Tapi saya nak rumuskan, sebenarnya kerangka ini, ia merumuskan perjalanan hidup Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lebih 4 dekad. Bahkan kalau tanya saya, yang mengikuti beliau sejak tahun 70-an, 80-an, 90-an, hinggalah beliau diangkat jadi Perdana Menteri. Buku ini adalah himpunan perjalanan hidup dan perjuangan beliau, termasuklah buku-buku yang dia baca, pidato-pidatonya dalam dan luar negara, pengalaman kepimpinan dia sebagai civil society movement, pemimpin gerakan belia tahun 70-an, memimpin Persatuan Bahasa Melayu Universiti Melaya, memimpin kemudian menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, menubuh kemudiannya ABIM tahun 70-an hingga tahun 79. Bahkan ramai orang yang tak tahu tudung, sekarang macam-macam nama lah kan tudung, tapi dulu dipanggil tudung dakwah lah. Tahun 70-an, yang memulakan tudung itu ialah institut yang dinamakan Yayasan Anda Akademik di Jalan Pantai Baru, oleh sekumpulan pelajar yang dididik oleh Datuk Seri Anwar, tingkatan 5, tingkatan 6, kemudian masuk universiti. Mereka ni dipanggil orang dakwah. Tahun, kalau boleh saya sebut, awal 70-an, selepas 69.
Now, di akhir tahun 70-an, tahun tak silap saya 82 ke 84, ada satu persidangan antarabangsa di Jakarta yang dipanggil Majlis Istiqlal Rantau Asia, di mana ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim buat pertama kalinya membentangkan idea masyarakat madani. That was way back in 84. Ada, boleh cari, boleh Google, boleh cari tentang negara madani, dengan mengambil kira pandangan tokoh-tokoh pemikir pada waktu itu, termasuk almarhum Bapak Mat Nasir di Indonesia dan almarhum Profesor Syed Najib di Malaysia, yang memberikan filosofi, falsafah, sudut pandang, hingga kemudiannya Anwar Ibrahim menggunakan pandangan-pandangan tokoh pemikir semasa pada waktu itu dengan merujuk juga pandangan-pandangan tokoh-tokoh yang lampau seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, termasuklah juga pandangan yang ditulis oleh tokoh-tokoh pemikir sebelah barat, Aristotle ataupun Immanuel Kant dalam tulisan buku Pencerahan, John Locke. Saya sebut ini kerana dalam parlimen ada orang yang cuba mengaitkan bahawa Madani Datuk Seri Anwar ni Madani yang tergelincir daripada faham Islam kerana menggunakan pemikiran semua ini. Tapi yang saya nak sebutkan bahawa cerita nak membina negara madani ini bermula tahun 80-an itu. Tahun 86 ada satu persidangan di Universiti Kebangsaan. Ada buku yang ditulis. Bahkan berita publishing pada waktu itu menyenaraikan 10 ke 12 tajuk yang pernah Anwar Ibrahim bercakap tentang apa dia negara madani ini. Dan kalau siapa yang masih ingat, waktu itu beliau dah ada dalam kerajaan, menjadi Menteri Pendidikan, dan salah satu agenda nak ke arah negara madani pada waktu itu, kalau saudara ingat, beliau adalah Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran yang mengubah Kementerian Pelajaran menjadi Kementerian Pendidikan, dan kemudian buat pertama kalinya dalam sejarah negara di rantau Asia Tenggara ini, sebuah negara mempunyai apa yang dipanggil falsafah pendidikan negara. Yang tu saudara boleh rujuk balik masa kat sekolah dulu. Dengan matlamat nak mengangkat 5 rukun negara dalam konteks membina negara bangsa Malaysia. Tahun 86 dia tulis satu buku lagi yang sangat popular, diterjemahkan dalam banyak bahasa, tersebar luas di seluruh dunia, dibincangkan dalam banyak forum antarabangsa. Buku tersebut dikenali sebagai The Asia Renaissance, Kebangkitan Asia. Dan buku Kebangkitan Asia itu sampai sekarang sudah boleh pergi cari. Dan dalam buku Kebangkitan Asia itu, Anwar Ibrahim membicarakan tentang konsep membina negara bangsa dengan memberi fokus kepada mengangkat harakat dan darajat manusia melalui konsep ekonomi manusiawi, human economy. Itu kalau tak silap saya 94 ke 94 Asia Renaissance tu. Buku itu menjadi perbahasan di banyak forum dalam dan luar negara, diterjemahkan saya ingat dalam 5-6 bahasa, tersebar sangat luas. Dan saya mencadangkan kalau sesiapa yang nak memahami apa yang ada dalam madani ini, di Asia Renaissance itu, Kebangkitan Asia, buku Kebangkitan Asia, sebab pada waktu itu 1996 itu semua dunia meramalkan ada 4 negara Asia dipanggil the Tiger of Asia, kan? Malaysia, Singapura, Taiwan dan Malaysia, Singapura, Taiwan dan kalau tak silap saya
Korea ke ataupun Hong Kong ke, saya tak pasti, yang diistilahkan oleh pemikir-pemikir barat masa itu sebagai the tiger of Asia. Tapi salah satunya yang diramalkan yang akan mempengaruhi ekosistem ekonomi dunia disebut pada waktu itu ialah Asia, itu Malaysia. So itu 1956. Pada bulan 10 2022 ini buku yang kita luncurkan di Hotel Dorset, Subang Jaya, dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh, pemikir dan juga pemimpin masyarakat dari kerajaan dan bukan kerajaan, termasuk duta-duta asing. Naskah asal buku Madani ini sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggeris dengan judul Script, SCRIPT. Script itu S, sustainable, C, conviction, R, respect, I, innovation, P, prosperity, dan T, trustworthy. Maknanya 6 kerangka ini dalam buku ini dipanggil framework, diolah menjadi kerangka yang akan memandu, menjadi guiding ideas. Sesiapa juga, kalau saya boleh pinjam ayat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika peluncurannya di Hotel Dorset, dia kata, this book is not about me, dengan izin ya, this book is not about me becoming the Prime Minister of the country. Buku ini bukan kerana saya nak jadi Perdana Menteri. Buku ini kita nukilkan kerana setelah melalui perjalanan hampir more than 65 years. Apa dia isu besar dalam negara ni, saudara sekalian? Setelah lebih 65 tahun kita merdeka, isu pembinaan negara bangsa Malaysia ini masih lagi menjadi work in progress. Isu bangsa Malaysia ini masih lagi diperdebatkan, dan saudara semua sedia maklum, pilihan raya umum yang ke-15 menjadi suatu nokta tanda, saya anggap sebagai satu tragedi yang menunjukkan kepada kita betapa isu perkauman, agama itu boleh meruntuhkan negara bangsa yang kita telah bina ini. Saudara bayangkan, ada di antara saudara yang ada di hadapan saya ini tahun 69 belum lahir lagi. Tapi generasi yang the so-called generasi TikTok ini, mereka berbicara tentang peristiwa berdarah tahun 69 tu macam mereka ada pada waktu itu. Dan itu sebenarnya bagi saya menjadi isu, menjadi suatu yang bagi generasi tua macam saya ni, melihat kalau tidak diurus semula dengan cara yang baik dan betul, dia akan boleh menyebabkan negara kita bukan saja berpecah belah, bukan saja soal politiknya menjadi bertambah kucak-kacir, tapi boleh menyebabkan impian kita untuk membina sebuah negara bangsa itu terbantut. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu belum pilihan raya, kena ingat sebelum pilihan raya, waktu diluncurkan dia kata siapa jugalah yang nak memimpin negara ni, dia minta just baca. Bukanlah dia kata ini suatu yang muktamad, bukanlah ini suatu kitab yang mesti diikut sepenuhnya, tetapi kalau boleh saya gunakan ayat yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu ialah guiding ideas. Kalau saudara boleh buka dekat YouTube, dengar ucapan Datuk Seri Anwar yang terbaru di
UNICEL ketika beliau menyampaikan pidato reformasi pendidikan, beliau menyebutkan salah satu perkara penting untuk membawa negara ini keluar dari kemelut yang sedang kita hadapi sekarang dan meletakkan kembali negara ini di atas landasan yang betul ialah kita kena ada keberanian untuk membentuk guiding ideas, memberikan guiding ideas. Sebab yang diperlukan daripada pimpinan di peringkat birokrat ataupun di peringkat eksekutif sampailah kepada rakyat marhain yang di bawah ialah the thinking skill, kemahiran berfikir dan berfikir di luar petak kebiasaan. Itu yang the post normal itu disebut. Selepas buku ini diluncurkan bulan 10, kemudian apabila dekat dengan pilihan raya yang ke-15, ketika itu PH sedang buat manifesto, maka diminta buku ini diterjemahkan ke bahasa Melayu. Dan lebih kurang 2 minggu sebelum pilihan raya, kami menerjemahkan buku skrip tu. Ini naskah madani yang diluncurkan di Hotel Tamu Kampung Baru, yang mana sebahagian daripada kontennya digunakan dalam manifesto PH. Buku ini sebenarnya adalah terjemahan. Ini yang asal. Jadi kalau ada di antara saudara ini nak melakar sejarah, menjadi sebahagian daripada orang yang melakar sejarah dalam konteks nak membina negara bangsa, dalam konteks peranan saudara di Fama, nanti kenapa saya rasa teruja bila saya dipanggil untuk bersama dengan saudara sekalian pada malam ini. Ini naskah asalnya. Siapa yang bagus bahasa Inggeris, saya cadangkan baca yang naskah asalnya. Dia ada dalam PDF online boleh. Yang ini sekarang ini pada 19 hari bulan yang lepas, ini dia. Malam ni adalah saya bawa sikit kot dalam 30 naskah. Nasiblah siapa ada rezeki, ambil lah dulu. Kena bayar lah ya. Jadi saudara sekalian, Datuk Seri Anwar ketika peluncuran 19 bulan tu dia mengingatkan kita ya. Dia balik. Okey. Datuk Seri Anwar mengingatkan kita telah tiba pada satu detik penting dalam sejarah membina negara bangsa di mana di sebalik kemajmukan yang ada, kita harus memikirkan bagaimana untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melawan keborokan dan kebejatan rasuah, penyelewengan dan ketidaksamarataan. Ketika beliau diundang oleh Presiden Jokowi di Indonesia dalam lawatan yang pertama ke luar negara, beliau diminta untuk menyampaikan lecture series di City Corp, ya, macam ceramah perdana yang dihadiri oleh tokoh-tokoh besar dalam pimpinan kerajaan, politik dan juga ekonomi di Indonesia, kerana dia ramai peminatnya di sana. Ketika soal jawab, saya masih ingat Khairil Tanjung yang menjadi host di City Corp itu bertanya kepada Datuk Seri Anwar, apakah impian bapa setelah bapa diangkat jadi Perdana Menteri? Dan jawapan dia itu bagi saya sangat menyentuh hati saya, kerana Datuk Seri Anwar menyebut dalam satu ayat yang cukup ringkas dan padat, dia kata, yang saya impikan ialah membina masyarakat Malaysia yang lebih yang harmoni dan sejahtera dengan memberikan keadilan kepada semua. That's it. Kan? Soalan tu dijawab dengan ayat yang ringkas begitu saja. Ya. Jadi kesimpulannya apa, saudara sekalian? Ringkasnya yang saya nak sebutkan di sini ialah ada orang menyebutkan, dia kata
Apa bezanya membina negara madani dengan satu Malaysia ataupun keluarga Malaysia? Apa bezanya dengan apa yang dibawa oleh mantan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin? Shared prosperity, kemakmuran bersama. Apa bezanya dengan satu transformasi, satu Malaysia yang dibawa oleh Datuk Najib, ataupun Islam Hadari yang dibawa oleh Tun Dollah Badawi, ataupun Wawasan 2020 yang pernah diangkat oleh Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar. Begitulah kalau saya boleh menyusuri ke belakang sampai kepada bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Apa dia masalah yang kita hadapi, saudara sekalian? Kita terperangkap dalam pemikiran bahawa keadaan pasti berubah. Jadi perubahan ni berlaku, biasalah. Perdana Menteri bertukar, kerajaan bertukar, kita yang makan gaji macam biasalah, kerja macam biasa kan. Jadi kalau kita masih terperangkap dengan pemikiran itu, saudara, bahawa biasalah, sedangkan yang ada di hadapan kita, yang saya sebut pasca normal ni, dia bukan biasa lagi. Kita berada dalam satu kehidupan bukan luar biasa, tapi disebut pendekatan konvensional. Cara-cara pendekatan biasa tidak lagi boleh menyelesaikan masalah kehidupan yang sedang kita hadapi. Dalam buku ini dihuraikan dengan secara detail bagi setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh mampan itu tadi kan, yang pertama, mampan tu dalam bahasa Melayu, S, sustainable. Saudara bayangkan, saya nak ambil isu mampan ini yang dalam tafsiran konvensional kita sebut tentang pengurusan alam sekitar, pengurusan climate change, dan kita kaitkan dengan SDG, Sustainable Development Growth. Now, berlaku tragedi tanah runtuh di Batang Kali. Boleh ingat baru lagi? Yang mengorbankan hampir, bukan hampir, 20 nyawa. Betul ya? Now, kalau itu dilihat dari segi pengurusan alam sekitar, sebenarnya dia tidak akan menyelesaikan masalah yang berlaku seperti itu. Sebab inilah juga masalah dalam konteks pengurusan hutan, dalam konteks banjir besar yang berlaku, banjir balak yang berlaku. Apa dia isunya? Bila berlaku tragedi di Batang Kali, timbul persoalan, bagaimana sebuah pusat operasi perkhemahan yang telah beroperasi hampir 10 tahun tanpa lesen dan insurans. Apa masalah? Itu bukan masalah alam sekitar, itu masalah tata kelola. Sama ada pihak berkuat kuasa oblivious makna tak perasan, ataupun buat-buat tak perasan, ataupun ada deal yang lain, sehingga kan sebuah proses operasi buat untung 10 tahun tanpa memikirkan apa yang berlaku dalam tragedi tersebut. Bagaimana NGO alam sekitar pernah menjuarakan itu. Bagaimana pemimpin, ahli majlis, ketua kampung, pemimpin masyarakat yang tahu keadaan itu. Maksudnya apa, saudara sekalian? Maksudnya, tragedi yang seumpama itu tidak akan berlaku kalau tidak ada keterangkuman. Itu istilah yang digunakan dalam madani ini. Maksudnya, mampan itu tidak boleh dilihat hanya dari satu juzuk pengurusan alam sekitar dan pengurusan tanah air begitu saja. Tetapi ia ada kaitan dengan soal urus takbir dan tata kelola.
dia ada kaitan dengan soal kebertanggungjawaban. Sebab itu kalau kita mengharap bila perubahan ni ada orang kata, alah, berubah ni biasa lah. Perdana Menteri berubah, biasa lah. Kan? Besok datang Perdana Menteri baru, bawa pula idea baru. Kalau ada di antara kita yang berfikir seperti itu, saya mohon maaf secara peribadi, saya fikir saudara tersilap kerana kita sedang berada di satu persimpangan untuk menentukan bagaimana bentuk negara bangsa yang kita mahu. Sebab itu kalau saudara lihat selepas Datuk Seri Anwar dilantik jadi Perdana Menteri, ada beberapa tindakan-tindakan yang orang anggap populis. Antaranya sembahyang Jumaat pergi di masjid. Kan? Yang dia punya UTK dia, bodyguardnya cukup bila sampai hari Jumaat semua pening kepala. Sebab dia turun sebab salah satu masalah besar yang sedang dihadapi oleh kepimpinan politik ialah apa? Setelah jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan 2019, kemudian berlakunya naik Tan Sri Mahyudin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri, berlakunya dalam satu yang diucap oleh yang ke bawah dulu yang di-Pertuan Agong dalam parlimen baru ni kan. Dalam tempoh 4 tahun, 3-4 Perdana Menteri. Ya. Jadi isu ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, krisis sosial, semua ini menyebabkan bukan saja rakyat angkat bendera putih, rakyat jadi meluat, menyampah dengan politik dan pemimpin politik. Setuju? Ya. Sebab itu salah satu perkara penting yang sekarang ini perlu ditangani oleh, bagi saya lah, kerajaan perpaduan ini ialah soal trustworthy, T itu. Kan? Dalam skrip T lah. Tapi dalam buku Madani ini N, keyakinan. Because orang dah tak yakin lah. Apatah lagi melihat gelagat ahli-ahli parlimen dalam parlimen. Sepanjang 2 minggu, baru 2 minggu bersidang, kita dah boleh lihat. Tapi nampak dah mula ada perubahan lah. Dah ada perubahan. Jadi, hadirin sekalian, yang saya nak sambung seterusnya ialah persoalan next slide saya ialah visi dan kerangka reformasi 1 ni. Persoalannya ialah bagaimana kita boleh terus menjamin kesejahteraan rakyat ini. Akhir sekali saudara, mau tak mau kita kena terima hakikat bahawa rakyat adalah stakeholder yang paling penting. Kan? Jatuh bangun mana-mana kerajaan pun, akhir sekali ialah kuasa rakyat itu kuasa keramat. Dan kuasa rakyat ini, saudara kena faham ya, dia adalah suatu yang termaktub dalam perlembagaan yang disebut ya sebagai constitutional right. Hak yang telah diperlembagakan dalam perlembagaan. Ya, bila saudara pergi ke peti undi, ya, masuk angkah tu, itu ialah constitutional right, hak yang diperlembagakan. Bahkan almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, dia kata mengundi ini adalah satu proses kita naik saksi. Ya, masuk tu pangkah tu, aku naik saksi mengangkat si Polan dan si Polan sebagai wakil aku. Itu yang dipanggil partisipatif demokrasi. Ya? Ataupun bahasa lebih mudah digunakan, demokrasi berparlimen. Ini masalahnya generasi TikTok, dia tak belajar hak itu. Dia ada banyak maklumat, dia ada banyak information, tapi dia tak ada ilmu. Minta maaf, saya nak sebut tu. Ya? Sebab data yang menunjukkan kepada kita di Kementerian Pendidikan, setiap 1,000 orang pelajar ambil SPM, hanya 700 saja yang pergi tertiary level. 300 sampai ke SPM je.
Dan mereka ni yang pergi TVET lah, pergi masuk kerja kilang lah, masuk industri lah, buat kerja sendiri lah. Kan? Yang lepas pergi tertiary, 700. So kalau 300,000, maknanya apa? 70% aja. Kan? So another 30,000. Itu saudara bayangkan. Dan data yang ada itu pula menunjukkan kepada kita profil mereka yang tercicir ni, minta maaf, sebahagian besarnya ialah anak-anak, kawan-kawan, anak didik kita, adik-adik kita yang berada di sebelah utara tanah air, daripada Perak Utara, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, termasuklah Kelantan dan Tengah, dalam Malay Belt area. Saya nak sebut ni bukan nak cerita pasal politik. Saya nak sebut kenapa dinamik politik itu boleh menyebabkan berlaku hang parlimen tadi dalam konteks partisipatif demokrasi ni. Ni nak memahami sejarah ni, latar belakang kenegaraan ini. Sebab kita, kebanyakan kita ni, bagi tahu saya siapa yang masuk tingkatan 6 Form 6? 1, 2. Sebahagian besar yang lain tak masuk tingkatan 6. Bila you tak masuk tingkatan 6, you masuk matrik ataupun you terus pergi buat A-level ke apa ke, maknanya yang masuk tingkatan 6 belajar general paper, kertas am. Dalam kertas am itu dia ada subjek kenegaraan. Jadi generasi TikTok yang saya sebut tadi itu, dia tak belajar tentang kenegaraan, tetapi dia jadi orang yang cukup bermaklumat. Sebab maklumat di ujung jari. Kan? Dia ada kemahiran social skill yang sangat luar biasa. Jadi dia jadi individu yang sangat informatif, yang sangat punya kreativiti kerana dia ada maklumat itu tadi. Dan dengan itu dia buat keputusan dalam hidup dia, termasuklah nak memilih siapa jadi kerajaan. Saya bukan nak sebut silap atau salah ya. Saya nak sebut maknanya dia tidak menggunakan kerangka pemikiran yang betul. Sebab maklumat dan knowledge, ilmu adalah dua perkara yang berbeza. Tolong faham ya ini ya. Sebab yang nak kita nak hadap di hadapan kita ni, yang kita nak bina ni ialah masyarakat Malaysia yang berilmu. Sebab dalam dunia ledakan maklumat ni, maklumat is at our fingertip. And maklumat can be manipulated. Maklumat boleh dimanipulasi. Maklumat boleh jadi fake. Maklumat boleh jadi reka karya yang boleh menyebabkan orang tersalah pandu dalam hidup. Sebab itu antara perkara yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut waktu di UNICEF dalam reformasi pendidikan, dia kata masalah paling besar dalam kehidupan dunia ledakan maklumat ni ialah berlaku apa yang dipanggil the clash of the ignorant. Pertembungan mereka yang dungu. Itu istilah saya lah. Anwar sebut ignorant. Nah, ini bukan benda baru. Pada tahun 1986 ketika Anwar Ibrahim menulis Asia Renaissance, ketika itu ada seorang tokoh pemikir Yahudi di Harvard University. Namanya Samuel Huntington. Boleh Google cari nama Samuel Huntington. Dia tulis buku, sebuah makalah yang bertajuk Clash of Civilization. Pertembungan tamadun. Ya. Kerana pada waktu itu kebangkitan Asia dan China dianggap sebagai ancaman kepada Amerika dan Persatuan Ekonomi Eropah, Europe. Jadi tokoh pemikir di universiti terkenal ini menulis satu makalah yang menjadi
bahan rujukan perbincangan dalam semua forum antarabangsa, termasuk saya masih ingat di Universiti Islam Antarabangsa, mereka berbicara tentang clash of civilization, di mana pertembungan timur dan barat, pertembungan antara Islam dan non-Islam, hinggalah berlaku tragedi 911, dan kemudian hingga dalam konteks ekosistem global disebut Islamofobia. Ni dah jauh daripada Fama dan punya peranan ni. Tapi saya nak mengajak saudara pada malam ini berfikir di luar kerangka apa yang saudara lalu sebagai biasa tu. Sebab semua itu mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sedari. Tulisan Hugh Tinton itu 5 tahun kemudian baru disanggah oleh seorang tokoh Palestin, Arab Palestin, yang namanya Edward Said. Sudah cari nama Edward Said. Dan Edward Said inilah yang menulis buku ataupun makalah yang bertajuk Clash of Ignorance ini. Pertembungan orang yang jahil. Jadi sebenarnya yang kita lihat, kalau nak ambil dalam konteks lebih mudah lah, dalam konteks kita di Malaysia ni, baik etnik Melayu dengan Cina, India dengan Melayu, Melayu dengan India, ataupun kita dengan Sabah Sarawak, perbezaan etnik ini, isu kemajmukan ini menjadi satu isu yang semakin hari semakin sukar untuk diselesaikan, kerana kita masih berfikir dalam kotak apa yang Samuel Huntington sebut. Pertembungan nilai, pertembungan budaya yang sepatutnya dalam konteks negara bangsa Malaysia yang setelah 65 tahun merdeka ni, sepatutnya itu bukan satu isu lagi. Tapi hari ini isu bangsa Malaysia itu masih jadi satu isu yang didebatkan. Kerana itu kalau sudah lihat antara tindakan awal bukan 100 hari, 30 hari Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, apa yang diselesaikan? Isu MA63. Itu bukan masalah Anwar Ibrahim. Itu adalah suatu konsensus yang dipersetujui. Tahun 57, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, kemerdekaan. Dan kemudian 1963, setelah dibuat pungutan suara di Borneo, maka tahun 1963 kita bersetuju untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Pada waktu itu dengan Singapura. Tahun 65 Singapura keluar. Now, ini sejarah yang jadi Anwar kata ini bukan saya bagi pengiktirafan yang lebih kepada wilayah pada Sabah dan Sarawak. Tidak. Ya. Bahkan disebut dalam persetujuan membentuk Malaysia itu, Sabah dan Sarawak ini disebut wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Bukan negeri Sabah, bukan negeri Sarawak. Kalau ada orang Sabah Sarawak, tanya nak tengok. Itu yang orang Sabah Sarawak marah tu. Sebab ini perjanjian yang telah dipersetujui. MA63. Boleh ke? Saya tak marah, saya bagi tahu. Sebab kadang-kala jadi warga Malaysia tak faham sejarah. Itu sebab sejarah ni penting kita fahami, sebab dia membantu kita untuk melihat ke hadapan macam mana kita nak move forward ni. Kan? Nak suruh China balik ke China ke? Nak suruh India balik ke India ke? Ataupun Sabah dan Sarawak ni nak kena keluar dari Malaysia ke? Melayu jadi dominan ke? Now, sebab itu saudara sekalian, saya kongsikan hal ini kerana apabila saya guna perkataan terbentuk, penambahan menunjukkan tak sengaja. Betul ke? Tanpa belajar bahasa. Maka selepas PRU 15 berlaku hang parlimen, maka terbentuklah kerajaan perpaduan. Kan? Yang tadi hui ya hui segulu kili, tiba-tiba kena duduk semeja, letak segala ideologi ke belakang dan duduk bersama. Kerana apa saudara sekalian? Ini kita semua nak akan jadi saksi ya. Sebab peristiwa yang berlaku ini akan tercatat dalam
sejarah negara bangsa Malaysia, buat pertama kalinya, ya, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan yang menjadi teras utama takbir urus dan membentuk sistem kenegaraan ini diuji dalam proses demokrasi. Bukan mudah. Bukan mudah. Bukan mudah. Bukan mudah. Saya tak mau campurlah hal pemimpin politik bagaimana mereka menyelesaikan. Tapi kalau ada sesiapa ni lepas ni yang berminat nak sambung, nak buat degree ke, nak buat masters ke, nak buat PhD, saya nak cadangkan buat kajian yang ini. Khususnya siapa nak buat dalam nak masuk School of Social Science ke, ataupun nak ambil disiplin sains politik kan, tolong buat kajian ni. Dan saya kalau ada siapa-siapa buat esok, kalau panjang umur saya lagi, kontak saya nak baca. Sebab analisis ni sangat penting, kerana kebetulan saudara, waktu berlaku itu, kebetulan saya berada di luar negara. Waktu berlaku situasi itu. Saya ada di Germany pada waktu itu. Ada satu seminar saya hadir, 17 buah negara. Kebanyakan negara tu negara-negara ex-kolonial ni. Ya, negara-negara dunia ketiga. Dari benua Afrika, dari Amerika Latin, Peru, Mexico, Brazil, Argentina, di sebelah benua Afrika ni, Afrika Selatan, Tanzania, Kongo, dan kemudian sebelah benua Asia ni termasuklah India, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Kan? Filipina. 17. Jadi waktu berlaku pembentukan bila hang situation berlaku tu, kebanyakan pemimpin-pemimpin, sebab mereka ni daripada dunia ketiga kan, mereka yang hairannya dia kata, macam mana you solve that issue kalau sebab di negara kami, dia kata, salah seorang sahabat saya daripada Peru, dia kata, if this happen in my country, there will definitely be bloodshed. Maksudnya akan berlaku pertubuhan darah, akan ada riot, akan ada kaum ini bangkit menuntut mereka yang patutnya kami lebih dominan. Tetapi dia kata di negara awak tak berlaku yang itu. Dalam keadaan riuh rendah yang tajam masa pilihan raya, tiba-tiba setelah selesai itu, kemudiannya duduk bersama, dan saya yang paling menyentuh hati saya ialah, selama ini kita tak pernah fikir konsep konstitusional monarki, raja berperlembagaan itu sebagai suatu yang saya nak sebut istilah dia ya, macam mana Agong berucap pada hari perasmian parlimen baru ni lah kan. Sebab ini tak pernah berlaku dalam sejarah kenegaraan. Dan saya nak sebut, baik yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sendiri, apa yang berlaku pada peristiwa keputusan PRU 15 itu, kan, memberikan satu fikrah baru, pemikiran baru dalam konteks sistem raja berperlembagaan ini. Kan? Sebab konstitusional monarki yang kita buat ini bukan sama macam Westminster di London ataupun di England. Kan? Jadi ini saudara satu benda yang baru yang berlaku, dan inilah yang saya sebut ni, dunia pasca Nobel ni. Kan? Yang memerlukan kebijaksanaan, ataupun dalam istilah bahasa Inggeris yang lebih tepat ialah disebut wisdom. Kita sedang melalui proses kematangan demokrasi. A mature democratic process. Di mana percayalah, pilihan raya umum yang akan datang ke-16 nanti, tak ada mana parti politik pun yang lebih dominan untuk mengatakan kami akan lead. Sebab kali ini setelah berlaku apa yang dalam PRU ke-15,
dia memberikan satu signal yang sangat jelas kepada parti politik dan pemimpin politik bahawa kuasa rakyat ni jangan main-main. Betul lah ratib reformasi, 23 tahun ratib dalam reformasi apa dia? Kuasa rakyat ni kuasa rahmat. Trust me. Percayalah pada saya. Kan? Sebab salah satu ajaran sesat saya nak sebut ini salah satu ajaran sesat, pemikiran konvensional, bukan pasca normal, yang menyebabkan kita semua terperangkap dalam sindrom apalah, kita tunggu je lah perubahan, kita ikut je lah perubahan yang berlaku. Kerana apa? Sebab kita menyerahkan bukan saja urusan tadbir, tata kelola dan governance ini kepada orang politik. Bahkan lebih parah lagi, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada ditentukan oleh orang politik. Saudara sekalian, bila dengar ayat saya baik-baik bila parti politik dan pemimpin politik menjadi sangat dominan dalam menentukan nasib dan masa depan negara, itu menjadi tragedi dalam membina tamadun bangsa. Tragedi saya nak sebut. Walaupun saya tak malu bagi tahu, saya juga terlibat dengan gerakan politik. Tetapi apabila pemimpin politik, parti politik, kan, macam seolah-olah menjadi hak eksklusif bagi parti politik, pemimpin politik untuk menentukan, dan rakyat yang tak terlibat dengan politik ni abstain. Sebab kami bukan orang politik, kami tak terlibat dengan orang politik, kami ni kaki tangan kerajaan, kami ni non-partisan. Jadi bila kita mula menyerahkan urusan tadbir urus dan tata kelola ni sepenuhnya kepada situasi itu, itulah tragedi dalam membina tamadun. Sebab itu disebut dengan jelas, yang kita nak buat ni ialah mengekalkan nilai-nilai tradisi yang dikongsi bersama dalam konteks masyarakat majmuk. Semua ni ada dalam buku dan dalam nota yang saudara boleh dapat link tu, bahkan lebih detail lagi dekat sana tu. Menumpukan tata kelola yang lebih baik. Yang ini yang Datuk Seri Anwar sedang berperang ni. Bahkan kalau saudara dengar ucapan dia di Parlimen semasa membentangkan usul bajet emolumen gaji, yang tu boleh buka handset Parlimen, ketika dia bentangkan, dia buat ucapan penangguhan. Setelah usul itu diluluskan, dia sebut, dia kata, I'm the Prime Minister of the country now. As the Prime Minister, sebagai Perdana Menteri, saya akses kepada semua fail yang ada di semua kementerian, di semua agensi. Saya tahu siapa yang ambil apa, siapa yang bagi kat siapa, siapa yang sign surat bagi pihak siapa. I'm aware about all that. Tapi bukan kerja saya nak pergi korek semua benda ni. Kan? Kerja saya ialah move forward. Bukan nak pergi korek benda ni. Cuma SPRM, polis, agensi penguatkuasaan, audit, kan? Kena jalankan tugas dan tanggungjawab lah. Kalau ada betul salah urus, kalau betul ada wang rakyat yang telah diambil, maka kena ambil lah tindakan. Ini bukan soal balas dendam pada sesiapa, kan? Tapi dia kata, I will not interfere, kan? Biarlah urusan judiciary itu diselesaikan oleh pihak yang berwajib, termasuk peguam negara dan sistem kehakiman. Jadi kesimpulannya merubah keadaan dengan mengambil pendekatan yang terangkum, dan kita menghargai kerencaman ideas. Dan ini yang saya maksudkan guiding ideas. Buku ini sebenarnya ialah, kalau saudara Adam dan baca, ada peluang, dia sebenarnya membuka minda kita untuk melihat ke hadapan.
Apa dia sebenarnya yang kalau kita impikan negara yang kita nak bina ni? Kan? Dia bukan sesuatu yang muktamad. Bahkan, sekarang sampai kepada saya, mengapa saya hadir pada malam ini, kerana saya dengan beberapa orang sahabat di Sabah, kami sedang merangka satu pendekatan menggunakan artificial intelligence dan data analytic untuk membantu Sabah Land Development mengusahakan tanah-tanah sawah, khususnya tanah-tanah pertanian yang terbiar dalam konteks food security menggunakan framework madani ini. Kita sedang work yang itu. Ya. Bahkan saya pun teringin juga nak tanya pada Menteri KPDNK, Datuk Saloni Ayub kan. Idea menu rahmah ni datang dari mana? Kan? Yang ditolak oleh menu Halimah. Yang faham-faham lah, tak faham sudah. Kan? Sebab bagi saya, kebetulan tadi saya singgah makan di kedai warung tepi jalan tu, dia sebut, dia kata, siapa pernah terfikir konglomerat besar macam Maidin, OKFC atau yang lain-lain ini yang untungnya berbilion, kan? Kemudiannya dia bukan tak bagi CSR, dia bagi CSR, tapi maknanya dari segi social contribution dia bagi, tetapi mengadakan satu apa ini panggil menu rahmah ini, kalau you tanya mereka yang golongan berpendapatan rendah, especially di bandar-bandar, mereka sangat menghargainya kerana itu suatu yang sangat menunjukkan kepedulian dari segi cost of living. So, jadi ada banyak idea lain lah kan. Kalau dalam konteks pharma ni, kan, saudara, dalam masa beberapa tahun yang akan ke hadapan ini, bila isu food security ini menjadi dalam ekosistem ekonomi dunia jadi isu global yang akan ada impaknya kepada industri pemakanan di negara kita, barangkali orang di pharma perlu ada beberapa retreat lagi, beberapa bengkel dan libat urus lagi, dan perlu memanggil tokoh-tokoh yang boleh memberikan idea bagaimana isu soal food security ini boleh ditangani dengan cara bijaksana. Seterusnya saya tak akan bincang panjang lagi. Rumusan saya dalam kerangka yang kedua ini ialah apa yang perlu ialah kesiapsiagaan kita menghadapi zaman pasca normal, saya dah uraikan, dan usaha raya yang melibatkan semua pihak perlu menghadapi cabaran masa hadapan dengan ilmu pengetahuan. Bagi saya, bengkel yang seperti ini dia bukan hanya bengkel. Kenapa saya datang ke bengkel ini? Nampak macam mana dah keluar surat arahan suruh datang, maka aku datanglah. Kalau itu lagi, maka saudara adalah orang yang masih dalam bukan post normal, tapi saudara saya anggap abnormal lah tu. Sebab masih lagi berada dalam pemikiran konvensional. Why we are here? Because saya fikir untuk kita bukan saja menguruskan tugas dan tanggungjawab kita dalam agensi, tetapi yang lebih penting tanggungjawab pada diri kita, keluarga kita, kan, masyarakat kita, saudara mara kita yang terdekat dengan kita. Because kita tak boleh jadi illiterate society. Kita mesti menjadi masyarakat yang punya literasi untuk mengurus hidup kita. Bukan mudah, saudara, bukan mudah. Especially dalam post-COVID ini, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana suami isteri yang duduk dekat apartmen, ni tempat saya tinggal dekat Sedia Alam, di Shah Alam, bergaduh depan orang ramai kerana masalah nak bayar sewa rumah aja. Bagaimana orang pindah tengah malam, bagaimana yang dulu dengan
pakaian glamour sebagai pramugara sekarang terpaksa meniaga, jadi penjual kari pap, mi kari. They have to face kehidupan yang sangat sukar. Dan itu sangat memberi kesan dari segi, sebab itu salah satu perkara besar yang perlu ditangani oleh Kementerian Kesihatan ialah tentang mental health. Kan? Ramai yang hidup dalam keadaan yang stres dan tertekan. Teruskan yang bahagian yang akhir yang saya nak rumuskan bahawa Malaysia Madani ini, inilah dengan latar belakang yang hampir 1 jam lebih tadi yang saya berikan, ialah dia adalah prinsip asas, ya, landasan nak membangunkan Malaysia yang lebih, bagaimana yang Sri Anwar sebut, maju, adil, harmoni, sejahtera, dengan memberikan keadilan kepada semua, dengan 6 prinsip: mampan, sejahtera, A, daya cipta, yang ini D, inovasi, hormat, A itu keyakinan, N, kelas, dan ihsan. Ya. Mana dengan kasih sayang lah. Right? So M, A, D, A, N, I itu Madani ini, ya memang modelnya ada tak? Modelnya ada ketika Rasulullah pindah berhijrah dari Mekah ke Yathrib, kan? Kemudian Rasulullah ditawarkan untuk buat satu konsensus macam kita tahun 1957 untuk membentuk sebuah negara, dia ke Yathrib itu dengan berbagai kabilah etnik, kan? Yahudi, Majusi, Arab, Quraisy dan macam-macam kabilah yang lain, termasuklah kelompok yang menganut agama Islam bersama Rasulullah untuk membentuk Sahifah Madinah, yang kemudiannya Yathrib bertukar menjadi Madinatul Munawwarah, the Enlightened City, kan? Yang menjadi itu benchmark sebuah negara madani. Tapi itu apa yang kita lihat dalam konteks sejarah lah. Tapi yang kita nak hadap ni dengan 6 kerangka ini, next slide, membangun negara madani dalam konteks Malaysia, saya sebutkan dengan jelas perkataan madani yang digunakan untuk menamakan himpunan ciri-ciri utama negara Malaysia mengikut manhaj kita, mengikut metodologi kita, mengikut kaedah kita, mengikut budaya, cita rasa dan nilai kita. Dan perlu mengambil kira tentang suka tak suka, kita adalah sebuah negara yang majmuk, ya, yang sangat diverse, kan? Dan ini bukan satu tragedi kepada negara. Kalau saudara tanya saya, diversity ini adalah suatu yang kita kena raikan. Allah SWT firman dalam Quran bahawa aku jadikan kamu berbilang bangsa, berbilang keturunan, berbagai latar belakang, supaya kamu saling kenal mengenal antara satu dengan lain, kerana itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. So, kan, Cina tetap Cina, India tetap India, Melayu tetap Melayu. Kan? Begitulah etnik yang ada di wilayah Sabah dan Sarawak. Tetapi kepelbagaian ini, kalau tanya saya, ialah yang perlu diuruskan. Diversity ini kita kena manage, kena uruskan, kerana inilah kekuatan kita. 60 tahun lebih negara ini merdeka. Dari tahun 1957 Persekutuan Tanah Melayu, 1963 penubuhan Persekutuan Malaysia, dan seterusnya kita lalui perjalanan yang panjang. This is not about the story of Anwar Ibrahim. Ini story kita, cita rasa kita, rakyat Malaysia. Dan saudara yang berada di Fahma, dengan tanggungjawab dalam bidang saudara, adalah generasi penerus untuk memastikan bahawa
yang ini jangan diubah, jangan diusik. Kan? Betul, perlembagaan negara yang tulis ni namanya Lord Reed. Dia tulis dengan kerangka pemikiran kolonial dia. Tapi kita tak boleh baca perlembagaan itu mengikut macam mana Lord Reed tulis. Kita kena baca dengan kerangka pemikiran kita, dan bila kita mengutarakan kerangka madani ini, kerana kita menganggap ini satu ikhtiar yang bersepadu, holistik, dan kerangka ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk membina dasar yang kita boleh ubah supaya ia lebih human, lebih manusiawi, kerana dia bukan top bottom. Mengapa saya ambil tanggungjawab untuk turun berbicara ni sementara menunggu agensi yang akan diamanahkan oleh Perdana Menteri untuk pergi turun mengadakan bengkel, retreat dan berbagai aktiviti untuk membolehkan musyawarah dan maklum balas daripada rakyat itu, kerana matlamat kita ialah untuk mewujudkan masyarakat yang kata madani ini maju, terampil dan terangkum. Akhir sekali, saudara sekalian, melangkah ke hadapan, mau tak mau saudara, Perdana Menteri yang ada ni, kalau saudara tanya saya, insya-Allah dia akan kekal sehingga pilihan raya umum yang akan datang. Sebab jaminan itu dibagi dalam konteks satu undi majoriti yang didapat di Parlimen, dan saya fikir kenyataan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong dalam ucapan, dalam titah ucapan rasman Parlimen yang ke-15 jelas menunjukkan bahawa konsep demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan yang menjadi teras ataupun asas dalam membina negara bangsa ini, menunjukkan kepada kita bahawa rakyat dalam konteks saya sebut partisipatif demokrasi, lebih-lebih lagi dalam bentuk kerajaan perpaduan. This is a test case. Ini test case dalam konteks demokrasi Malaysia. Dan saudara, walaupun nampak kita ni duduk di tepi laut, pinggir ini dalam satu pusat latihan FAMA di sini, saudara akan menjadi sebahagian daripada sejarah. You will be part of the history yang akan menentukan bagaimana nasib anak bangsa, anak cucu kita yang akan datang. Yang penting saya sebut di sana ialah bagaimana, nombor satu, perkara yang perlu diberi perhatian ialah nak membina semula negara dengan tata kelola yang lebih baik dan bertanggungjawab. Yang kedua, prihatin dengan kepedulian kepada rakyat dengan mengambil semangat ihsan, rahmah dan semangat kasih sayang sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Dan slide saya yang seterusnya melangkah ke hadapan ini ialah, saya dah sebut kita kena meraihkan kepelbagaian, dan jangan lupa saya tegaskan balik juga dalam rumusan saya menggunakan pendekatan dan latar belakang pasca normal, maknanya bukan cara biasa, bukan cara-cara konvensional. Bagaimana? Barangkali kita kena ada bengkel, duduk, lihat dalam skop tugas, bidang, sasaran kerja kita, dan kemudian bagaimana framework ini boleh operationalize. Dan kita menunggu model-model yang akan ditampilkan oleh mana-mana pihak. Dan bagi saudara yang hadir pada malam ini, saya berkongsi saudara model ini gambarnya. Slide ini modelnya. Kalau dalam buku itu nanti saudara akan nampak model ini, bagaimana 6 kerangka ini, ini yang dalam bahasa Inggerisnya, dalam buku itu dia tulis madani lah dekat sini ni, mampan dan sebagainya. Ini skrip, maknanya madani ini diterjemahkan dalam skop fokus yang disebut sebagai dalam urus tadbir dan tata kelola. Ini ada 8 bidang, dan yang ditunjuk dalam warna merah dekat tepi ini menunjukkan bahawa semua situasi ini dalam konteks ekonomi, dalam konteks perundangan, dalam konteks institusi, pendidikan dan sebagainya, semuanya sekarang ini berada dalam situasi apa yang dipanggil pasca normal situation, di mana
Suasananya sangat kompleks, ya, sangat contradicting, bercanggah antara satu dengan lain, very chaos, tak tahu yang mana nak dulu dan dikemudiankan kerana sangat teruk sangat. Kalau Datuk Seri Anwar sebut tentang rasuah dalam takbir urusan tata kelola ni, dia guna perkataan sistemik. Rasuah itu berlaku secara sistemik, makna rooted sampai kita tak tahu kat mana nak mula untuk mengeluarkan governance ini daripada kemulut rasuah. Sebab dia berlaku dengan cara yang disebut tadi, systemic and rooted. It's not easy. Ya, dia akan mengambil masa dan sudah tentulah perlu ada pemantauan yang perlu dibuat, ya, terhadap polisi yang dilaksanakan. Sebelum saya berhenti, saudara sekalian, rumusan untuk kerangka madani ini, sebagaimana yang saya sebutkan berulang kali, bukanlah yang tamat. Ia adalah dasar yang hidup, berkembang, tertakluk kepada penelitian semula. Kita boleh jadi berjaya, boleh jadi gagal, tapi dalam kehidupan ini, orang kata, in life ni, there is no failure, but what we get is only result. Dalam hidup ini tak ada kegagalan. Yang ada hanya satu keputusan. Keputusannya malam ni kita bertemu, Allah takdirkan kita jumpa. Ini keputusan dia. Apa yang akan berlaku seterusnya, terserah pada kita lah. Macam mana kita nak menentukan. Tetapi kita kena tahu bahawa perubahan ini dia berlaku secara bertahap. Ya, dia tak boleh berlaku secara drastik, tapi memerlukan, makna bukan top bottom, tapi juga dari bottom up. Makna rakyat perlu juga diberdayakan, bukan berdaya, diberdayakan, empowering the nation, ya, pemberdayaan kepada rakyat. Buku madani ini diakhiri dengan di mana surah akhir, slide akhirnya ialah di mana dalam buku ini dihuraikan contoh aplikasi madani ini dalam dasar-dasar yang bagaimana ia mahu dilaksanakan. Bahkan diberikan ada 36 senarai saranan kat sana, dan dalam epilog dan penghargaan di bahagian belakang buku ini, dia memberikan mana beberapa kata kunci yang mengajak kita berfikir apa yang boleh kita sumbangkan untuk menjadikan kerangka madani ini suatu kenyataan. Di akhir buku ini, saudara sekalian, Datuk Seri Anwar menyebut bahawa saya dedikasikan buku ini buat seluruh rakyat Malaysia. Saya tahu ada masa hadapan yang lebih baik yang mampu kita bina bersama, dan beliau berharap usaha ini dapat menjadi seruan kepada generasi penerus supaya mampu untuk lakukan lebih baik daripada apa yang pernah dilakukan oleh generasi terdahulu, termasuk beliau sendiri. Dan beliau menutup buku ini dengan kata-kata agung seorang tokoh pemikir Nusantara Melayu, Jose Rizal, seorang tokoh reformis di Filipina, yang beliau menyebut, aku tidak menulis untuk generasi ini, aku menulis untuk zaman yang lain. Jika generasi ini membaca dan mungkin mereka akan membakar sekalian buku dan segala tulisanku, tapi sebaliknya, generasi yang mampu mentafsirkan tulisan ini, mereka akan menjadi generasi yang terpelajar. Mereka akan memahami dan berkata tidak semuanya pada masa yang lampau nyenyak tidur di kepekatan malam pada zaman nenek moyang kita yang dahulu. So, saudara sekalian, saya persembahkan madani ini kepada teman-teman di Fama. Mudah-mudahan perkongsian malam ini membuka minda kita, hati nurani kita, untuk menjadi sebahagian daripada penyumbang yang akan membentuk negara, bangsa yang lebih madani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Ismail Yusof di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Sekiranya ada soalan, Saya dipersilakan. sudi nak dengar. Silakan. Kalau ada pandangan. Okey, selamat sejahtera Datuk. Saya rasa saya cukup gembira sebab saya dapat untuk menambah sedikit ilmu. Walaupun saya tak 100% faham untuk pengetahuan Datuk, saya bertugas di Sarawak, di daerah Sarike. Saya bukan mengutarakan soalan, saya cuma nak tanya harapan Datuk untuk golongan beliau untuk sama-sama merealisasikan atau menjayakan atau membangun negara Malaysia Madani pada masa akan datang. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ada lagi? Jawapan saya ringkas saja. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah ditanya soalan yang sama macam soalan saudara tadi. Dia jawab, dia kata, aku tak membina ini, tapi yang sedang aku bina ini adalah untuk generasi masa hadapan. Maknanya apa yang kita sediakan sekarang ini, kalau tanya saya, bukan tentang generasi yang ada sekarang ini. Kita bercakap tentang generasi yang masa hadapan. Saudara, 4.7 juta, hampir 5 juta anak-anak muda umur 18 tahun hingga 20 tahun. Kita berikan kuasa constitutional right, hak untuk menentukan kerajaan. 4.7 juta yang menyebabkan berlaku hang situation dalam keputusan pilihan raya. Kita bagi hak yang diperlembagakan, konstitusional. Tapi apa masalah dia? Saudara boleh buka handset parlimen. Saya pernah berkhidmat sebagai senator di Dewan Negara. Dan saya ada reservation dalam bila pada waktu itu kerajaan meluluskan untuk memberikan hak mereka yang umur 18 tahun, dipanggil undi 18 ni. Dan ternyata apa yang berlaku baru ni firasat saya dan beberapa kawan-kawan yang lain. Sebab masalah besar kita apa? Yes, India 16 tahun. India 16 tahun. Dah boleh mengundi. Germany 16 tahun. Kan? Sweden, Canada 16 tahun. Bawah pada 18. Tetapi apa dia? Elementary education. Kalau di Jerman, ya, antara demokrasi, matured demokrasi ini di Eropah ialah Germany. Ya. Elementary education, darjah 1 sampai darjah 6 tu, masa cuti sekolah macam ni, mereka akan dibawa ke Bundestag, iaitu parlimen. Dan dia akan didudukkan di kursi wakil rakyat dia. Maksudnya, pendidikan demokrasi tu, ataupun pendidikan kenegaraan ni, dia bermula di sekolah. Kita tak ada baju cakap. Bagi tahulah zaman masa saudara sekolah dari tingkatan 1, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah. Masa bila dibicarakan tentang demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Apa maksud tu? Apa maksud teras itu? Dalam konteks kuasa legislatif, kuasa eksekutif. You know? Apa maksudnya yang dikatakan legislator itu? Yang saya berterima kasih pada Datuk Syahidan Kasim. Dia sebut kawannya di Indonesia. Di Malaysia ni dia guna pembangkang. Sebab tu dia bangkang aja. Sepatutnya legislator, 222 orang yang dipilih itu ialah ahli legislator, ahli yang mengubah undang-undang. Ada yang jadi backbencher bagi pihak kerajaan, ada yang di peringkat oposisi. Check and balance. Tapi oleh kerana itu tak pernah berlaku, yang masuk dalam parlimen tu, kalau dia masuk sebagai kerajaan, sokonglah. Kalau tak betul pun sokong je. Yang bangkang ajalah. Nah, kesannya kalau saudara sebut tentang anak muda tu, kebimbangan saya lahirkan pada tahun 2019 ketika usul undi 18 itu nak dibentangkan dalam parlimen. Dan ternyata dah hari yang lalu membuktikan kepada kita. Kan?
saya bukan nak menyalahkan, tapi makna kita tak berlaku adil kepada mereka. Kita minta mereka buat keputusan, tapi kita tak didik mereka tentang demokrasi. Dan kajian pilihan raya, kajian dalam bidang pilihan raya menunjukkan bahawa 48 jam sebelum proses mengundi itu akan ada lebih kurang 18 ke 20% pengundi yang akan buat keputusan memangkah parti mana yang mereka akan pilih 48 hours sebelum. Ini kajian yang konsisten dibuat sejak 2008 hinggalah pilihan raya yang lepas. Dan bila kita cross step balik respondennya, siapa dia 18 ke 20% ni? Mereka adalah pengundi kali pertama dan kali kedua, saluran 5 dan 6. Nurul Izzah Anwar kalah di Permatang Pauh kerana kalah di saluran 5 dan 6. Pergi tanya orang Permatang Pauh. Terbalik, saluran 1, 2, 3 yang dulu penyokong tegang kerajaan bagi undi kepada Nurul Izzah, tapi yang generasi anak-anak ni tak bagi. Kerana apa? 48 jam sebelum mengundi itu apa berlaku? Sebab mereka ini mengundi mengikut, orang mengundi bukan pakai conscious mind tau. Psychic pengundi ni, psikologi pengundi ni, mereka mengguna subconscious. Bila masuk tu, bukan nak fikir baru nak pangkah siapa, baru nak pangkah. Nak masuk tu, dah tahu dah siapa nak pangkah. So 48 jam yang akhir ni, apa dia yang dibuat? Sebab itu parti-parti politik, kalau saudara tengok, masa kempen pilihan raya, the last 2 days itulah yang ada apa dipanggil grand finale. Dia berarak sana, berarak sini, panggil speaker, dia buat gerak gempur. Sebab apa? Nak membentuk sentimen. Jadi yang 18 ke 20% ni, dia mengundi bukan kerana menunaikan constitutional right dia, saya berani sebut tu, tapi kerana sentimen dia berdasarkan situasi tadi. Sebab tu saudara, kalau tanya saya, mengapa kita kemuka ni, fokus kita generasi muda. Adam Adli punya tanggungjawab yang sangat besar, Timbalan Menteri Belia dengan Hana Ayuh, sebab di sana ada I-Lead untuk leadership yang diperuntukkan hampir 60 juta program pembangunan kepimpinan belia untuk seluruh negara. Soalan lain? Silakan. Terima kasih kerana sudi respon. Boleh kita. Assalamualaikum, nama saya Haziq Nazhang. Saya nak bertanya 2 soalan. Pada masa kini, adakah Malaysia masih dianggap sebagai Tiger OS yang Datuk cakap tadi? Dan soalan kedua saya, apakah plan kerajaan yang sedia ada sekarang untuk generasi saya, umur 25, 26, 27, generasi muda yang mahukan kehidupan yang stabil, tenang dan bukan macam sekarang. Kita pun rasa macam ke 5 tahun ni macam Agong juga rasa macam ke kecelaruan. Tak tahu yang mana satu betul dan mana satu salah. Kiranya sebabnya dari segi tu saya cakap sebab kawan-kawan saya yang ada baru graduasi semua, yang sambung degree, master semua masih mengganggu sampai sekarang. Betul. Maknanya dia orang bukannya tak hebat, dia orang hebat. Cumanya peluang pun nak kata dia orang tak rajin, malas ke, dia orang apply. Tapi peluang tu tak ada. Maknanya peluang pekerjaan tu kurang. Kini kalau yang ada sini ni rezeki kita orang. Kita orang pun berusaha, dia orang pun berusaha, cuma rezeki tak ada. Cumanya itulah pandangan saya lah untuk generasi saya, orang muda yang bakal kehidupan sekarang yang tinggi kosnya. Kita dengar pun kita takut dengan keadaan generasi saya lah untuk ada kehidupan sendiri, untuk ada rumah, ada kereta, ada kehidupan lah. Ya, okey. Itu sekian, terima kasih. Terima kasih. Tu saya fikir luahan hati yang yang jujur yang datang dari saya faham apa yang awak sebut. Saya ada 6 orang anak, 3 dah selesai masters, orang tengah yang bosu sedang menyambung untuk buat master degree, ijazah kedua. Tapi itu yang saya nak sebutkan ialah
masa hadapan ni kalau ada dua yang you bangkitkan. Nombor satu, apakah kita boleh bangkit semula sebagai di Tiger of Asia? Kalau saudara tanya saya ini bukan soal Anwar Ibrahim ya, tapi saya mengikuti. Saya mulakan tadi saya kata perjalanan hampir 5 dekad. Dari tahun 70-an, 80-an, 90-an hinggalah beliau diangkat jadi Perdana Menteri. Sangat konsisten tentang konsep negara bangsa seperti mana yang dihuraikan dalam Hukum Madani. Dan beliau bercakap ni kan dalam sidang yang pertama tahun 84-85 di Jakarta, kemudian 94 di UKM, 96 menulis buku Asia Renaissance. Kemudian sepanjang tempoh beliau berada di luar kerajaan dalam gerakan reformasi, menulis buku, membaca buku, menulis surat-surat, memberikan pandangan idea dia yang semuanya dihimpunkan yang dalam 6 drivers atau kerangka ini dengan tujuan insya-Allah kan kita tunggu PM tepi, PM tengah, PM ujung, PM pangkal, dan sekarang dia ada kat situ. Dan orang macam saya yang telah tunggu 40 tahun lebih, Allah bagi sikit-sikit lagi kehidupan saya ni, sebenarnya mudah-mudahan kan Tuhan bagi saya peluang sedikit amal jariah untuk membolehkan anak bangsa yang luahan hati awak tu bukan luahan secara peribadi. Itu sebahagian besar generasi muda kita yang beratus ribu talented, punya pemikiran yang baik, tapi yang perlu ialah bagaimana untuk mewujudkan ruang dan peluang bagi generasi yang ada. InsyaAllah kita doa sama-sama. Kita harap dengan kepimpinan yang beliau berikan, yakinlah saya satu yang saya optimis, bajet minggu depan kita dengar apa yang akan disampaikan, dan saya percaya lepas sidang parlimen yang akan datang ni beliau akan pergi ke China dan kemudian balik semula ke Timur Tengah dan Europe, dan saya yakin by May or April next year kita akan punya investor pelaburan yang banyak yang membolehkan kita mengangkat semula ekonomi kita untuk menjadi lebih bersaing, bukan saja di rantau ini tapi ialah dalam konteks globalisasi dunia. InsyaAllah, sebab kita ada saya panggil a thinker leader, pemimpin yang a thinker leader. Sudah kena faham ya, walaupun kita ada dulu ya keluarga Malaysia lah, Islam Hadari, tapi itu datang bukan dengan literature. Tapi Perdana Menteri ini datang, dia bukan lepas dia datang baru datang Madani, tapi Madani ini dah 40 tahun ya, 40 years, 4 dekad perjalanannya. Dan Madani ini adalah pemikiran besar yang telah dibuktikan dalam konteks orang Islam, bagaimana Sahifah Madinah itu menukar Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah. So itu keyakinan kita. Kita doa sama-sama. Cuma dia mesti bermula dengan kita dulu, kan? Bermula dengan kita menjadi generasi yang berilmu dan punya kreativiti untuk berfikir. Barangkali mungkin ada satu. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Ya. Sebab Datuk datang jauh daripada Shah Alam ke Setiap Alam. Jadi saya pun tambah lagi satu soalan. Barangkali mungkin soalan akhir. Assalamualaikum. Saya saya berasal daripada Sungai Petani Kedah. Saya seorang yang saya menyanjungi ramai politician dan salah seorangnya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim atas berbagai sebab. Sebagai seorang yang ini bukan politik, tapi sebagai seorang yang datang daripada yang menubuhkan Parti Keadilan Nasional dan kemudiannya Parti Keadilan Rakyat, yang boleh saya cakap berjaya lah. Sebelum ni Datuk Onn Jaafar sendiri pun dia buat parti negara selepas dia dikeluarkan daripada UMNO atau dia letak jawatan dalam UMNO, kemudian dia tubuhkan parti negara dan benda tu tak berapa berjaya lah.
walaupun dia seorang bangsawan yang hebat. Tapi sebagai seorang yang datang daripada Parti Keadilan Rakyat, iaitu parti yang parti itu sendiri multiracial, dan Datuk Seri Anwar pun memang pendukung memang suka perpaduan, idea perpaduan dia bagus. Saya suka tengok dia. Saya nak tanya Datuk, sebagai seorang yang mengenali Datuk Seri Anwar lebih rapat, macam mana, apa harapan Datuk, apa yang Datuk nampak masa depan perpaduan rakyat dalam Malaysia ini, yang dah 60 tahun, ada benda-benda yang kita carry daripada zaman merdeka tak ubah-ubah, contohnya macam sekolah dan sebagainya, SJKC, media dan sebagainya. Apa yang Datuk nampak mungkin yang Berhormat Perdana Menteri kita boleh ubah ataupun buat sesuatu tentang perkara itu? Thank you. Terima kasih. Saya sekali lagi, pertama saya nak bezakan sekali lagi, politics dan parti politics. Keadilan ataupun you sebut PKR kan, dia parti politik sama macam parti-parti politik yang lain. Parti politik ni dia hanya vehicle, alat yang sebab dalam demokrasi yang kita amalkan, nak masuk bertanding dalam pilihan raya kena ada parti, betul tak kan? So itu satu. Dan apa dia kekuatan parti? Kekuatan parti politik ni ialah idealism, ideals dia. Apa dia? Kerangka pemikiran yang dibawa oleh parti politik. Kalau saudara tanya saya, semua parti politik, bukan hanya keadilan, punya idealism untuk membina negara, tapi mengikut ideologi, fikrah dan manhaj mereka lah, kerangka pemikiran dan metodologi mereka. Itu satu. Yang kedua, perkara yang sangat penting ialah politik ini bukan milik parti. Politik ini milik rakyat. Bila saya sebut partisipatif demokrasi, maknanya rakyat jangan takut berpolitik. Jangan silap ya. Bukan mesti masuk parti. Bukan mesti sign borang jadi ahli parti. Tapi kena jadi orang yang celik politik. Ada satu buku yang saya tak cadangkan. Anwar Ibrahim suruh saya baca tahun 79 dulu. Dan saya fikir buku tu masih relevan dibaca sekarang. Buku itu ditulis di Paulo Freire. Dia punya author dia, saya ingat. Dia tulis tentang The Pedagogy of the Oppressor. Pergi cari buku tu. The Pedagogy of the Oppressor. Tahun 79, tahun 80, Anwar Ibrahim suruh baca buku tu. Dan saya fikir apa yang dia tu masih relevan sekarang, sebab dalam The Pedagogy of the Oppressor itu, Paulo Freire ini, dia menceritakan bagaimana satu rejim diktator itu boleh wujud dalam satu buah negara. Sebab biasanya diktator ini dia diangkat oleh rakyat yang tertindas. Bila rakyat yang tertindas, rakyat dalam kesusahan, dalam suasana yang kadang, dalam suasana sekarang, mencari-cari hero. Lalu tampillah hero ni, kita angkat dia menjadi pemimpin. Dan bila dia jadi pemimpin, untuk dia terus berkuasa, mengekalkan kuasa dan membolehkan dia menjadi ketua itu tadi, dia akan terus menekan yang oppress ni, akan terus di oppressor ni, akan tu yang dikata the pedagogy of the oppressor ni, macam mana nak membolehkan supaya orang jangan bangkit, boleh menjadi yang kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tentang karamah insaniah. Menjadi manusia yang aware, sedar bahawa each and every one of us ni ada apa yang dipanggil human dignity. Ya. Kalau orang Parti Keadilan, dia baca deklarasi Pembentang Pauh, dia punya mukadimahnya, dia sebut
bahawa manusia ini ada karamah insaniah, ada human dignity, dan adalah haram bagi sesiapa pun untuk mengaibkan, menfitnah, apatah lagi membuat tumahan yang menjatuhkan maruah dan harga diri seseorang itu. Itu terjemahan daripada surah dalam Al-Quran, bahawa manusia ni ada karamah. Each and every one of us ada the human dignity. Kan? Mengapa kita kena hormat antara satu sama lain? Sebab kita semua ada maruah dan harga diri. So, jawapan pada saya ialah ideal itu satu. But masalahnya, apakah dalam parti keadilan itu ideal ini sampai tak ke bawah? Itu satu cabarannya. Sebab itu masalah yang sedang dihadapi dalam kepimpinan, minta maaf, UMNO khususnya dan Barisan Nasional. Idealism, nasionalisme yang dibawa sejak merdeka punya makna yang sangat besar dalam konteks pembinaan negara bangsa. Itu didebatkan oleh pemikir-pemikir yang terdahulu. Bukan hanya Tunku, tapi yang lain-lain. Bahkan sebelum pra-kemerdekaan, kita jangan lupa, kan, Burhanuddin Helmi, Dr. Zulkifli Muhammad, Bos Tamam, Ishak Muhammad, kan? Bahkan jauh sebelum itu lagi, zaman awal penjajahan, penulis besar seperti Al-Hadi, kan, pemikir di Nusantara, tok guru di pondok, yang sebenarnya membangun pemikiran karamah diri manusia ini menjadi manusia yang punya harga diri, punya semangat, daya juang untuk bergerak ke hadapan. Jadi pada saya, kalau saudara tanya saya, is this not about Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim macam kita, manusia biasa. Dia juga boleh melakukan kesilapan. Tapi pada saya, apa dia kelebihan yang ada pada insan yang nama Anwar Ibrahim ini, yang saya, kalau you tanya saya tadi, yang mengikuti dia hampir 4 dekad, kan? Saya ikuti dia kali pertama dengan ceramah dia pada tahun 76 di Bukit Mentajam, madrasah masa itu di sebuah sekolah swasta di Bukit Mentajam, Tanah Liat. Dia baru keluar penjara lepas ISA baling. Itu kali pertama, first incident saya bertemu, dan sejak itu saya melihat dia sangat konsisten, seorang pemimpin yang saya selalu sebut visionary leader. Apa masalah visionary leader ni? Dia populis. Dia always helicopter view. Dia eagle eye view. Dia boleh bagi the big picture apa dia yang dia nak kan. Negara mana ni? Dia bagi tahu ni. Cuma bila tanya dia macam mana nak buat? Itu yang aku suruh kau duduk kat farma ni bincang lah. Faham tak? Maknanya dia visionary leader ni, dia boleh provide the leadership, bagi the guiding ideas, tapi untuk melaksanakan dia perlu, itu yang cabaran paling besar sekarang ini. Sebab itu antara tumpuan utama PMX ini ialah kita kena ada reformasi yang radikal dalam konteks tadbir urus dan tata kelola, governance, quote unquote. Kan? Satu ketika dulu kita sign surat sebagai kaki tangan kerajaan, saya tak tahulah, masa saya 10 tahun yang pertama dulu bekerja, 79-89, yang menyebabkan saya menyampah berhenti itu sebab sign surat saya yang menurut perintah. Jadi makna lagi tak perintah, tak buat lah. Itu cara konvensional. Kalau cuba nak buat lebih daripada itu, bos pula kata, aku tak suruh pun, pasal apa kau buat? Jadi itu yang menyebabkan saya ambil sikap mufarakah. Setelah 10 tahun kerja, saya tak boleh. So saya tarik diri. Sebab saya tak boleh berfikir macam itu. Tapi sekarang ni saya fikir lebih baik. Tanda tangan surat pegawai tinggi kerajaan, apa dia? Saya yang menjalankan amanah atas. Ya, saya tak tahu. Saya pun jangan-jangan tengok. Ya. Tapi zaman saya dulu, saya yang menurut perintah. Jadi kawan-kawan saya yang pegawai PTD ni tanya, asal
Kau tak buat lagi. Bos tak suruh. Jangan nak buat. Tunggulah dulu. Lagi buat, dia marah pula. Jadi, itu pemikiran konvensional, bukan post-normal. Barangkali mungkin pusat latihan ni patut fikirkan satu modul. Boleh cari, speaker dia banyak ada kat luar sana. Di universiti ada ramai. Apa yang dipanggil post-normal study ni ialah pengurusan masa hadapan. Yeah. Because if you don't manage the future, somebody else will manage for you. If you don't decide what's the future is, somebody else will decide your future. So, biar kita tentukan. Farmer, you tentukan. Way forward kita untuk menjadi sebahagian daripada orang atau agensi yang turut melakar sejarah dalam membangun negara madani. Because sekarang ni kan, it's an open game untuk semua orang. Sebab tu bila saudara panggil saya datang, saya kongsi dengan from the bottom of my heart, bersungguh-sungguh, sebab saya nak kita sama-sama jadi framework yang membentuk negara madani. Okey? So terima kasih banyak-banyak sekali lagi, jazakallah khair kerana bersabar dengan saya. Orang tua ni dia membebel panjang. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan kita kalau ada silap dan khilaf, dan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Ismail Yusof bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh peserta-peserta tadi. Dengan itu, berakhirnya slot kita pada malam ini. Saya mewakili dari pihak Urus Setia ingin merakam jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Ismail Yusof di atas kesudian beliau untuk meluangkan masa pada malam ini. Akhir kata, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.